Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu dengan cikgu. Okey, hari ini kita nak tengok bab 6. Okey, untuk subjek geografi tingkatan 2, bab 6 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Okey, kalau sebut telekomunikasi ni mesti kamu tahu kan, iaitu telefon bimbit. Benda paling ringkas yang kita nak tahu telekomunikasi ni adalah telefon bimbit. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan telekomunikasi? Telekomunikasi ni ada alat yang menghubungkan kita. Sama ada realiti ataupun bukan realiti lah. Okey, jadi benda-benda ni, telekomunikasi ni berkenaan dengan cara kita nak hubungkan seseorang dalam alam bukan realiti lah. Okey, alam maya kita panggil. Baik, so cikgu nak pergi kepada 6.1, iaitu alat telekomunikasi yang ada di Malaysia. Kajian kes kita ni adalah di Malaysia. Sebelum tu kita kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan telekomunikasi. Okey, perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek. Okey, Greek ya. Iaitu tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar maklumat. Informasi itu adalah maklumat yang melibatkan masyarakat. Nampak tak? Kan kita nak menghubungkan yang jauh jadi dekat. Contohnya, telekomunikasi ni kita dapat banyak guna semasa musim COVID ni. Contohnya, kita tak dapat rentas negeri, rentas daerah. Jadi macam mana kita nak jumpa mak dan ayah kita yang berada berjauhan? Macam mana kita nak jumpa rakan-rakan kita? Macam mana kita nak jumpa sepupu-sepupu kita, adik-beradik kita yang jauh? Jadi melalui alat telekomunikasi lah. Okey, baik. Jadi cikgu harap kamu faham maksud ya. Bila kamu dah faham bermaksud kamu akan mudahlah untuk kita pergi lebih dalam. Okey. So yang seterusnya, sebelum wujudnya telefon pintar kita hari ini, kita melalui telegraf, iaitu alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Kamu tengok nombor 1. Okey. Baik, nombor 2, kita wujudnya telefon. Telefon talian tetap mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Okey, selepas telefon kita terus kepada mesin telex, jaringan teleprinter yang kita tekan tak bunyi tu. Okey, mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Teks ni maksudnya dia boleh hantar surat. Okey. Dia boleh hantar surat sekali. Okey, baik. Yang keempat, mesin fax. Yang ni lebih canggih lah. Okey, contohnya kita buat surat dekat komputer. Okey, kita nak hantar, tak payah melalui pos laju tak pakai. So kita just ambil surat, kita letak dekat dia punya tempat letak kertas tu. So kita tekan nombor yang kita nak hantar tu dan kita terus fax. So akan dapatlah. Surat ni dia tak terbang. Surat ni dia bak salinan satu. Jadi orang yang duduk jauh akan dapat satu lagi salinan yang baru. Okey. Teknologi telekomunikasi. Tengok nombor 4 mesin fax. Teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Baik, yang kelima, telefon bimbit. Inilah nak mula era telefon bimbit lah. Telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Dulu kita pakai telefon berwayar. Nak pergi mana bawa wayar tu, tak boleh bawa keluar. Itu kelemahan dia lah. Okey. So kita pergi kepada telefon bimbit. Mahal waktu tu. Yang keenam adalah telefon pintar. Merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi media lah. Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan permainan dalam alam maya. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan GPS? Kamu tengok warna pink glosari di bawah kita ni. Okey, iaitu sistem penentu dudukan sejagat. Maksudnya macam kita nak pergi satu tempat, kita tak tahu jalan. Itulah kegunaan GPS. Okey. Baik, jadi cikgu nak tengok di sini uji diri apa yang anda faham tentang telekomunikasi. Telekomunikasi adalah
perkataan yang berasal daripada Greek. Iaitu tele bermaksud apa? Tele bermaksud apa? Kita tengok balik. Tele bermaksud sangat jauh. Manakala komunikasi adalah proses untuk menghantar informasi. Itulah yang maksud telekomunikasi. Okey, pada pendapat anda, bagaimanakah alat telekomunikasi pada masa hadapan? So, awak bagilah pendapat awak. Okey, pada pendapat saya, alat telekomunikasi pada masa hadapan lebih ringan, lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana dan juga lebih mudah membantu manusia dalam mencapai maklumat lebih cepat. Betul tak? Okey, baik. So, kita masuk 6.2. Okey, 6.2 ni kita nak tengok kemajuan. Tadi kita tengok alat telekomunikasi. Sekarang kita nak tengok kemajuan alat telekomunikasi ni di Malaysia. Okey, sejauh manakah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia? Okey, kita nak tengok sejauh manakah, kan? Kita tengok China nak masuk 5G tapi berperang dengan USA sebab USA tak bagi. USA takut China akan menguasai dunia dengan kelajuan internet ni. Jangan main-main dengan internet. Dia dapat menakluki dunia. Okay, so kita tengok di sini yang pertama, satelit. Satelit ni macam kita tengok cerita lah, kan? Dia menghubungkan. Kalau kamu tengok ni bahagian kanan ni, cikgu zoom ni, kan? Kalau kita tengok cerita angkasa lepas ni, banyak lah dia tunjuk kat kita. Okey, satelit ni. Okey. Baik, penerokaan sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baru dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan, Pahang pada 6 April 1970. Hal ini diikuti dengan pembinaan satelit bumi di Alu Gajah, Sematan, Wilayah Persekutuan dan Cyberjaya. Banyaklah satelit kita. Ada pusat-pusat dia. So kamu tengok boleh tengok kronologi. Okey, cikgu tak mahu cerita lah benda ni fakta. Jadi kamu kena baca. Kamu kena baca. Okey. Kamu tengok situ Mesat 3B, Mesat 3A, Mesat 3, Mesat 2, Mesat 1. Bermula dengan Mesat 1 lah. Mesat 1, Mesat 2, Mesat 3. Ada 3A, 3B. Okey. Baik, jadi bila ada Mesat-Mesat ni, okey, dia akan mewujudkan sistem televisyen satelit. Kan? Kalau dulu kita pakai area dekat luar tu, kita bubuh orang panggil, kalau kamu nampak tu sebelum ada Astro tu, kamu tak nampak. Kita sekarang ni kita nampak piring kan. Dulu kita nampak, kalau kamu nampak rangka tu, kami panggil area dulu. Saya panggil area dulu. So area itulah yang menyambung kita untuk tengok TV. So hari ni kita wujudnya Astro lah, kan, piring tu. Jadi itulah kegunaan satelit kita. Okey, perkhidmatan telefon bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia. Okey, sehingga tahun 2016 Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen, okey, dan 20 saluran radio. Okey. Baik. Satelit ni gambar lebih HD lah, high dimension. Baik, so yang seterusnya kabel fiber optik. Kabel fiber optik ni dia melibatkan data internet kita lah. Rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca dan atau plastik yang sangat halus. Digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Nampak tu. Yang ketiga adalah telefon pintar. Telefon pintar kita ni majulah. Dulu 3G, sekarang dah jadi 4G. Dulu 2G tak boleh nak hantar gambar, sekarang dah boleh hantar gambar. Okey, telefon pintar 3G dan kini 4G mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi. Okey. Capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, perbualan video, okey. Dulu tak boleh, sekarang dah boleh buat meeting dalam menggunakan internet, okey. Sekarang dah boleh belajar melalui Google Meet, sekarang dah boleh tengok YouTube dengan, okey, macam-macam lah.
Ciri-ciri dekat luaran dan nambah menggunakan teknologi tinggi. Ini cikgu rasa kamu faham lah. Okey, syarikat telekomunikasi. Sekarang ni banyak syarikat. Dulu kita ada dua saja, iaitu Celcom dan Maxis. Itu yang orang kata mendominasi. Sekarang kita ada Digi, kita ada U-Mobile, kita ada Unify. TM ni pun dah lama dah. Telekom Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam usaha memajukan industri telekomunikasi negara. Usaha ini telah dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta. Selain Telekom Malaysia, iaitu kerajaan separuh kerajaan ni, okey, Telekom Malaysia ni adalah syarikat separuh kerajaan. Dahululah, sekarang cikgu tak pasti. Sekarang cikgu rasa swasta. Okey. Baik, kamu boleh carilah dekat Google. Baik, so selain TM, kita adalah syarikat Celcom. Yang ni lah merancangkan syarikat telekomunikasi kita. Okey. Baik, jadi seterusnya kita pergi pada komputer. Mana komputer pada hari ini, pada musim COVID, harga dah semakin meningkat. Sebab permintaan semakin tinggi. Sebab orang bekerja di rumah. Jadi komputer ni alat yang kata mahal lah, seperti emas. Okey, alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja seperti mengubah, menyimpan dan melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat. Okey, contohnya kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti Google Chrome, Mozilla dan Internet Explorer. Okey, kalau kamu tengok Google Chrome, kebanyakannya orang akan guna Google Chrome lah. Okey. Baik, koridor raya multimedia MSC. Kalau kamu tengok bentuk kapal terbang tu, apakah MSC? MSC ni adalah satu program jalur lebar. Maksudnya satu Malaysia kita nak capai pencapaian jalur lebar. Tu dululah. Okey. Perkembangan ICT telah mendorong penubuhan MSC yang pusat di Jaya. MSC bertujuan menyait syarikat-syarikat teknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan lain untuk memajukan industri tempatan. Maksudnya kita menggunakan telekomunikasi ni dalam industri. Kan? So kita tawarkan cukai yang rendah supaya orang dapat gunalah. Tu benda-benda ni. Maksudnya penggunaan meluas telekomunikasi dalam industri. So itulah tujuan koridor raya multimedia. So yang seterusnya, rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi, iaitu SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke selatan pelosok negara. Kita tak mahu ada 2 darjat. So kita nak tingkatkan kemudahan internet. So kalau kamu tengok di Kuala Lumpur hari ni, kamu boleh download game dalam masa tak sampai sejam. Kalau kamu pakai Unify Home tu, kamu boleh download 1 gig dalam masa bawah 5 minit. Okey. Cuma kalau di balik Pulau Pinang ni lambat dah. Kita nak download 1 gig pun ambil masa 3-4 jam. So berbeza. Jadi itulah kepentingan internet ni. Okey, jadi SKMM ni tujuan dia ditubuhkan adalah untuk bukan hanya untuk saman orang saja, untuk kesalahan ke apa, tapi untuk menyebarkan kegunaan jalur lebar ini. Okey, baik. Jadi itu saja untuk hari ini. 6.3 kita akan masuk pada minggu hadapan. Jadi cikgu harap kamu faham untuk 6.1 dan 6.2. Jadi itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.